Selamat menjalani ibadah puasa. Tulis hati. Okey, terima kasih DJ Jit dan juga DJ Q atas perkongsian daripada Selangor FM. Dan sekarang ini kita nak beralih kepada segmen pertama kita, iaitu kita nak memperkenalkan kepada anda semua iaitu perkhidmatan wakaf ASNB baharu yang membolehkan pemegang unit ASNB secara berterusan menderma amanah saham mereka. Ya, Okey. itu dia. Dan bersama kita di studio saya kenalkan iaitu Tuan Muzaffar Uthman, merupakan Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengarah Eksekutif ASNB. Assalamualaikum Tuan, selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Okey Tuan, mungkin ada dalam kalangan penonton yang pertama sekali mendengar istilah wakaf ASNB ni. Kita nak menyebarkan lagi lebih meluas berkenaan wakaf ASNB ini dan bagaimana untuk kita memberikan makluman berkenaan wakaf ASNB ini dan bagaimana pemegang unitnya dapat melabur sambil beramal Tuan. Ya, jadi wakaf ASNB ini adalah satu perkhidmatan yang kami bagi kepada semua pelabur-pelabur kami. Kita gabungkan pelaburan dan wakaf sekali. Jadi sekiranya pelabur itu wakafkan dia punya pelaburan, unit-unit, dividen itu akan digunakan untuk semua aktiviti-aktiviti yang kita telah anjurkan dan akan anjurkan di masa hadapan. Jadi konsep dia secara simpelnya melabur di dunia dan juga di akhirat. Alhamdulillah, konsep yang sangat kita cari sebenarnya. Ya, betul. Kita dapat pahala di dunia dan juga mencari ganjaran di akhirat. Sofia. Betul. Inilah antara perkara yang kita nak rebut peluang kan. Bukannya pahala ataupun kebaikan di dunia saja, tapi saham kita di akhirat juga. Okey. Dan antara yang lain juga, mungkin Tuan boleh jelaskan atau memberikan penerangan dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan wakaf ASNB. Apakah antara keistimewaan wakaf ASNB berbanding dengan wakaf-wakaf yang sedia ada yang lain? Okey. Yang pertamanya secara mudah sekiranya orang nak wakaf, mereka boleh gunakan aplikasi kami. Okey. Jadi tidak perlu pergi mana-mana, menggunakan aplikasi MyASNB terus boleh wakafkan daripada aplikasi sana. Nombor dua, seperti saya cakap tadi, bila kita wakafkan kita punya unit tu kepada unit wakaf, kita tidak menggunakan prinsipal tu. Kita hanya menggunakan manfaat yang datang daripada prinsipal tu untuk aktiviti-aktiviti dan untuk masyarakat-masyarakat yang perlukan dia. Jadi sekiranya kita wakafkan RM1,000, RM1,000 itu akan kekal selama-lamanya. Kita akan menggunakan, sekiranya saya bagi dividen 5%, 5% dari RM1,000 itu akan digunakan untuk aktiviti-aktiviti wakaf kita. Itu special dia. Jadi yang menyebabkan dia lebih baik adalah kami adalah profesional yang memang menjaga unit trust dan sekarang kami juga menjaga wakaf. Dan kami sentiasa profesional dan kita akan beritahu macam mana kita buat, di mana kita buat, siapa yang dapat. Secara telus lah. Secara telus. Ya. Dan kita sebenarnya bagi kepada 4 bahagian. Satu pendidikan, satu kesihatan, satu masyarakat, dan satu lagi kemanusiaan. Jadi ini adalah 4 area di mana kita pergi untuk gunakan dana manfaat ni. Okey, ini merupakan salah satu tanggungjawab sosial korporat yang telah dilaksanakan untuk membantu pihak-pihak ataupun golongan yang memerlukan. Tuan nyatakan tadi ada 4 fokus utama projek daripada aspek pendidikan, kesihatan dan beberapa lagi. Mungkin kita boleh perincikan lagi Tuan, bagaimana untuk kita gambarkan manfaatnya kepada golongan yang memerlukan. Boleh. So sekiranya kita cerita mengenai pendidikan, pendidikan tu kita ada juga memberi beasiswa kepada pelajar-pelajar untuk mereka menamatkan diorang punya semester atau tahun itu. Kita juga memberi seperti tajaan sewaan bas untuk mereka menggunakan untuk aktiviti-aktiviti yang telah dianjurkan oleh universiti contohnya. Jadi itu untuk pendidikan. Yang kesihatan tu kita juga menggunakan dana manfaat wakaf ni untuk baik pulih infrastruktur hospital atau klinik. Kita juga memberi instrumen-instrumen lah seperti wheelchair, stretcher sekiranya diperlukan di hospital-hospital, di klinik rakyat. Dan sekiranya kita tengokkan sekiranya ada banjir, itu pun kita tolong juga menggunakan dana-dana ini sekiranya perlu. Jadi ada banyak-banyak benda yang kita buat mengikut kaedah-kaedah yang kita lakukan dan semua orang, dan ini kita buat di seluruh negeri Malaysia, bukan satu Kuala Lumpur saja, di Malaysia semua. Alhamdulillah. Ya.
Okey, dan bila kita cakap tentang perkara ini kan, untuk kita nak mendapatkan kebaikan, nak melakukan kebaikan ni pastinya ada cabaran juga kan. Jadi dari segi aspek wakaf ni pula, apa antara cabaran utamanya, Tuan? Cabaran utamanya selalu ramai orang tidak peka boleh mewakafkan unit pelaburan mereka. Dia ingat kita hanya bagi duit atau siapa yang ada tanah bagi tanah untuk kita buat sesuatu, ataupun kita selalu beri makanan. Di sini konsepnya, challenges dia nak bagi tahu orang, sekiranya anda ada pelaburan seperti ASB, SB2, SB3, boleh mewakafkan pelaburan tu kepada wakalah, ASMB wakalah, dan kami akan menggunakan pelaburan itu untuk aktiviti yang saya cakap tadi. Jadi itu satu challenge dia lah. Dan nombor dua, mungkin kita kena pastikan semua orang tahu yang ini boleh dilakukan di semua negeri-negeri di Malaysia. Bukan saja di Kuala Lumpur. Setengah orang kata kita punya gabungan dengan Mawib, tetapi sebenarnya kita punya faedah itu diberikan kepada semua negeri di Malaysia. Dia tak semestinya di Kuala Lumpur sahaja. So dua persepsi yang kita perlu jelaskan hari ini. Betul. Rasa persepsi tersebut berjaya kita perjelaskan pada hari ini untuk kita mengelakkan sebarang tanggapan-tanggapan yang mungkin menjadi satu persoalan dalam kalangan masyarakat. Betul. Jadi dalam ruangan ini juga, Tuan, mungkin kita perlu war-warkan kepada masyarakat, iaitu kenapa orang ramai perlu memilih wakaf ASNB ini, kebaikan manfaatnya berbanding wakaf ASB yang lain. Betul. Nombor satu, seperti saya cakap tadi, pelaburan yang diberi diwakafkan tu tidak diguna prinsipal dia. Kita hanya gunakan dia punya faedah sahaja. Dividen yang diberi kita gunakan itu. Jadi dia akan berpanjangan sepanjang masa selagi ASNB berada di bumi ni, insya-Allah investment tu akan kekal dan kita akan gunakan. Jadi kita dah berada di sini 40 tahun. Jadi kita akan terus insya-Allah lagi 40 tahun. Nombor dua, kita dana ini adalah diorganiskan melalui satu organisasi yang efisien lah. Kami adalah satu profesional. Memang kerja kami manage unit trust. Jadi kita akan manage wakaf fund sekali. Nombor tiga, kita ada very specific 4 area yang kita akan bagi tahu tadi kan. Pendidikan, kesihatan, masyarakat dan juga sebagainya. Jadi itu adalah satu tempat di mana orang boleh percaya pada kita lah. Dan nombor 4 sebenarnya, yang ini taklah penting sangat, tapi penting kepada kita sekarang. Boleh mendapat sedikit tax rebate. Sekiranya kita buat wakaf, insya-Allah dapat tax rebate. Tahun bila lah, sekiranya buat tahun ni, bila tahun depan bila kita buat kita punya tax, dapatlah rebate sedikit daripada kerajaan. Jadi itulah sebabnya kenapa saya cadangkan ramai penonton-penonton untuk mewakafkan unit trust mereka. Dia sentiasa ada di sana, diwakilkan oleh profesional. InsyaAllah tahun depan dapat tax rebate sikit. Dan kita ada very framework, satu framework yang sesuai untuk semua orang. Maknanya kesihatan, pendidikan dan sebagainya. Jadi semuanya itu lengkap. Itu dia, lengkap dan sebenarnya kelebihan. Dan saya kira bulan Ramadan ini adalah waktu yang sepatutnya kita sama-sama melakukan wakaf dan memperbanyakkan lagi kebaikan. Dan di kesempatan ini, waktu yang ada ni, Tuan, mungkin Tuan nak wawarkan sekali lagi kepada para penonton untuk sama-sama kita mengambil peluang untuk berwakaf. Bersama. Jadi saya minta semua penonton mikirkan apa yang kita boleh buat kepada kita punya komuniti di Malaysia. Dan salah satu caranya kita untuk menolong adalah mewakafkan kita punya unit trust kepada wakalah. Jadi kami akan memberi, setiap tahun kita akan memberi report kepada pewakaf mengatakan duit anda yang kita gunakan digunakan di sini, banyak mana, siapa dapat, negeri mana, dan setiap tahun kita akan bagi report. Jadi amat telus. Kita tidak akan cerita di tempat lain, hanya depan itu saja. Jadi saya harap hari ini, hari Jumaat, bulan Ramadan, ramai orang lah bukalah aplikasi kami atau datanglah kepada branch-branch kami, wakafkan sedikit,
untuk di dunia dan di akhirat. Ya, itu yang dia. ditekankan, pelaburan di dunia dan juga di akhirat melalui aplikasi ASNB ataupun boleh datang ke cawangan yang terdekat. Betul. Okey tuan, dalam ruangan masa kita ada sikit masa lagi tuan. Mungkin kita boleh war-warkan juga berkenaan program yang dilaksanakan iaitu program Seikhlas Wakaf Seindah Ramadan. Mungkin ramai nak tahu berkenaan program yang dilaksanakan tuan. Okey, program ni pertama kali kami lakukan di mana kami akan bekerja dengan 32 masjid. Dan kami akan sponsor iftar untuk asnaf-asnaf, anak yatim di kawasan-kawasan masjid itu. Dan kami juga memberi sedikit sumbangan kepada asnaf-asnaf, saya rasa dalam 700 orang untuk penyediaan bulan Syawal nanti. Wow. Jadi kami harap ia akan dapat memberi mereka sedikit kelegaan dari segi finansialnya. Betul. Dan ketiganya kami juga memberi lebih kurang 70 anak yatim sedikit dana untuk mereka pergi balik ke sekolah. Jadi peralatan-peralatan sekolah tu kita akan beri kepada mereka. Jadi bulan Ramadan ni adalah di mana kami menggunakan program ini kali pertamanya. Dan insya-Allah sekiranya berjaya, kita akan membuat program ini setiap tahun. Dan kita akan bekerja dengan lebih banyak masjid dan asnaf dan anak yatim supaya mereka dapat mendapat manfaat. Itulah saya cakap, minta orang ramai wakafkan sedikit, tak banyak, sedikit sahaja supaya kami boleh tolong yang lain, asnaf-asnaf yang lain, anak yatim yang lain. Mereka dapat sedikitlah. Betul. Dan secara berterusan. Secara berterusan. Itu penting. Tak akan habis. Betul, betul. Senang. Wah, itu dia. InsyaAllah. Jadi gunakan kesempatan waktu yang ada ini, khususnya di hari Jumaat ini kan, menawar untuk memperbanyakkan sedekah dan juga berwakaf bersama ASNB. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada tamu kita iaitu Tuan Muzaffar Osman, Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengarah Eksekutif ASNB. Terima kasih Tuan. Terima kasih. Murni yang dilaksanakan ini akan menjadi inspirasi kepada kita semua. Semoga ramai lagi yang akan selepas ini mewakafkan ASNB. InsyaAllah. Okey, baik. Dan seterusnya, Munawar, kita juga ingin bawakan para penonton kita terbang ke Perlis sekejap. Kita nak bercerita tentang Yayasan Khairul Ummah Antarabangsa semarakkan Ramadan bersama komuniti, dan rakan pelapor kami telah pun bersedia iaitu Wan Nur Azli Wan Cik. Silakan. Silakan. Baik, terima kasih.